Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Apa khabar murid-murid? Diharapkan semua murid dalam keadaan sihat sejahtera. Saya, Cikgu Afan akan mengajar kalian subjek Bahasa Melayu yang bertajuk Kraftangan Sumber Pendapatan. Untuk pengetahuan murid-murid, tajuk Kraftangan Sumber Pendapatan ini terdapat pada muka surat 179 dalam buku teks Bahasa Melayu tahun 6. Diharapkan semua murid sudah pun bersedia untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Standard pembelajaran pada hari ini iaitu 2.5.3 membaca, memahami dan menakul bahan untuk memindahkan maklumat kepada bentuk grafik, puisi atau prosa. Objektif pembelajaran pada hari ini iaitu pada akhir pembelajaran dan pemudah caraan, murid akan dapat membaca, menjelaskan dan menakul bahan bergambar mengenai kraftangan sumber pendapatan untuk memindahkan 4 maklumat kepada bentuk grafik. Kedua, mencatat 4 maklumat mengenai kraftangan sumber pendapatan dalam bentuk grafik. Kriteria kejayaan pada hari ini iaitu murid berjaya membaca, menjelaskan dan menakul bahan bergambar mengenai kraftangan sumber pendapatan untuk memindahkan 4 maklumat kepada bentuk grafik. Kedua, murid berjaya mencatat 4 maklumat mengenai kraftangan sumber pendapatan dalam bentuk peta pokok. Pernahkah murid-murid menggunakan produk kraftangan dalam kehidupan seharian? Ya, tentu ada murid-murid yang pernah menggunakan produk kraftangan dalam kehidupan seharian. Lihat di situ gambar yang Cikgu Afan tunjukkan, adanya pokok mengkuang yang telah dijadikan sebagai tikar mengkuang. Dan juga boleh dijadikan sebagai bakul mengkuang. Bakul mengkuang ini sungguh cantik hasilnya kerana hasilnya sungguh kemas dan penuh berseni lah. Seterusnya kita lihat gambar yang di bawah itu menunjukkan aktiviti mengukir kayu. Tentunya aktiviti mengukir ini dilakukan dengan penuh cermat dan teliti supaya hasilnya itu akan kemas. Dan pokok juga ataupun pokok balak ataupun pokok yang sesuai untuk dijadikan sebagai ukiran kayu itu boleh dijadikan sebagai perhiasan rumah di rumah-rumah masyarakat Melayu, iaitu rumah tradisional masyarakat Melayu lah. Lihat di situlah. Yang Cikgu Afan tunjukkan di situ adanya hasil ukiran kayu yang dijadikan sebagai hiasan rumah. Sungguh cantik dan indah apabila diukir dengan penuh teliti. Kemudian kita lihat gambar yang di bawah itu menunjukkan bakul rotan. Tentunya bakul rotan ini dicipta ataupun dihasilkan daripada rotan. Sungguh cantik dan sungguh kemas jugalah buatan bakul rotan tersebut. Oleh itu, kita mestilah mensyukuri nikmat alam semula jadi ini kerana dapat membekalkan kepada manusia untuk dijadikan sebagai produk yang boleh menjana pendapatan yang lumayan. Diharapkan murid-murid dapatlah memahami maklumat ini dengan sebaiknya. Baiklah murid-murid, mari kita membaca maklumat mengenai kraftangan sumber pendapatan. Baiklah, mari ikut cikgu untuk membaca maklumat yang terdapat dalam gambar tersebut dan bersama-sama kita mendeklamasikan sajak yang telah Cikgu Afan sediakan ini dengan sebutan dan intonasi yang betul. Industri kraftangan merupakan suatu bidang ekonomi yang telah lama berkembang di negara kita.
Industri ini semakin maju kerana hasil kraf tangan mendapat permintaan yang tinggi di pasaran. Negara kita amat bertuah kerana kaya dengan sumber alam semula jadinya. Baiklah murid-murid, mari kita membaca maklumat yang terdapat dalam gambar tersebut. Kita lihat gambar yang pertama di sini iaitu pokok bemban. Pokok bemban ini dapat dijadikan produk iaitu kraf tangan. Seterusnya kita lihat gambar yang kedua di sebelah kanan itu menunjukkan hasil kraf tangan yang dihasilkan ataupun dicipta daripada pokok bemban. Lihat di situlah adanya seperti beg tangan dan juga ada seperti sarung bantal pun ada. Seterusnya kita lihat gambar yang ketiga iaitu menunjukkan pasaran yang sesuai iaitu kraf tangan itu untuk dijual. Di mana? Iaitu tentunya boleh dijual di desa kerana tentunya ada masyarakat kampung ataupun penduduk kampung yang masih menggunakan produk kraf tangan dalam kehidupan seharian. Dan produk kraf tangan ini tentunya boleh dijual ataupun dikomersialkan di kota maupun di luar negara. Dan gambar yang terakhir iaitu menunjukkan gambar duit iaitu sebagai sumber pendapatan kepada pengusaha kraf tangan. Pastinya dapat menjana pendapatan yang lumayan. Baiklah, kita lihat dan bersama-sama untuk membaca maklumat di bawah itu. Bemban ialah tumbuhan liar yang hidup di tepi sungai, berlumpur dan kawasan berpaya. Bemban dapat mencapai ketinggian antara 3 hingga 5 meter. Terdapat dua jenis bemban iaitu bemban batu dan bemban air. Bilah bemban dapat dianyam menjadi bakul, tikar, beg tangan, beg duit dan sebagainya. Jadi di sini dapatlah kita fahami bahawa pokok bemban ini sebenarnya banyak kebaikan dan ataupun banyak kegunaan untuk kehidupan masyarakat ataupun kehidupan manusia. Baiklah murid-murid, mari kita bersama-sama untuk mendeklamasikan sajak yang Cikgu Afan sediakan di sini dengan sebutan dan intonasi yang betul. Oleh itu, tajuk sajak ini mengenai perjalanan hidupku. Dari rimba, aku ke desa, juga ke kota, berbeza gaya, berubah rupa. Aku begitu unik, dijalin kemas, insan seni, warisan moyang. Pasaranku kian laris, terkenal namaku di kota juga di desa. Kini aku bersyukur sumber pendapatan untuk insan menyara diri dan keluarga. Diharapkan murid-murid dapatlah memahami maklumat ini dengan sebaiknya. Seterusnya, mari kita menjelaskan maklumat bergambar mengenai kraf tangan sumber pendapatan di sebelah ini. Baiklah murid-murid, kita lihat dan menjelaskan gambar yang pertama di situ iaitu pokok bemban. Jadi di sini Cikgu Afan akan menjelaskan maklumat tersebut dengan lebih terperinci. Kita lihat maklumat yang pertama ataupun maklumat bergambar ini menerangkan kraf tangan diperbuat daripada pokok bemban. Pokok bemban mudah didapati di kawasan kampung dan tumbuhan ini mudah tumbuh. Seterusnya kita lihat
gambar yang kedua di sebelah kanan itu merujuk pada hasil kraft tangan yang dihasilkan dengan menggunakan pokok bemban. Jadi kita lihat di situ maklumatnya, pokok bemban boleh dijadikan kraft tangan. Misalnya, pokok bemban dijadikan sarung bantal dan beg tangan. Rekaannya yang sungguh unik dan kemas. Seterusnya kita lihat gambar yang ketiga di bawah itu menunjukkan iaitu pasaran. Pasaran produk kraft tangan itu dikomersialkan, iaitu maklumatnya hasil kraft tangan mendapat pasaran di pelbagai tempat. Produknya dijual di kota dan di luar negara. Industri kraft tangan juga membuka peluang pekerjaan kepada masyarakat di desa. Seterusnya gambar yang terakhir iaitu sumber pendapatan. Iaitu maklumatnya pengusaha kraft tangan mendapat keuntungan yang lumayan. Hasil jualan menjadi sumber pendapatan diri dan keluarga. Kejayaan ini memberi kepuasan kepada diri pengusaha. Diharapkan murid-murid dapatlah memahami maklumat bergambar ini dengan lebih terperinci dan jelas dengan sebaiknya. Kini tiba masanya mari kita mencatat maklumat mengenai kraft tangan sumber pendapatan dalam bentuk peta pokok. Sila rujuk slide aktiviti 2 tadi untuk mendapatkan panduan jawapannya. Catatkannya dalam buku pemahaman. Baiklah murid-murid, untuk tugasan aktiviti yang ketiga ini sangatlah mudah, iaitu murid perlu memindahkan maklumat bergambar tadi yang telah kita jelaskan dengan lebih terperinci dalam slide aktiviti kedua tadi ke dalam bentuk peta pokok yang murid lihat di sinilah. Ada 4 maklumat di sini, 4 petak di sini. Jadi, murid perlu catat semula dalam peta pokok ini. Diharapkan murid-murid dapatlah menyiapkan tugasan ini dengan sebaiknya. Selamat berjaya ya murid-murid. Semoga kita bertemu lagi dalam pembelajaran dan pemudahcaraan pada hari yang lain. Sekian, terima kasih.